Jadi hari ini tajuk yang diberikan, tak tahulah, saya pun mungkin sebab kawasan baru kot dia bagi tajuk lagu tu. Saya pun tak tahulah pasal apa tajuk lagu tu. Tajuk dia, celikkan hatimu jangan sampai mati. Tak tahulah apa yang terjadi kat sini. Tajuk lagu tu. Ini bagi tajuk lagu tu. Jadi bila tengok tajuk celikkan hatimu jangan sampai mati, saya yakin dan percaya pihak masjid amat prihatin terhadap situasi yang jadi di negara kita sekarang ini. Dulu saya ambil tara bayar saya ajalah, tak boleh ambil lama lagi, tak tahu. Daripada tahun 90-an, masa saya sekolah rendah, dan awal tahun 2000 milenium Y2K, kalau tuan-tuan masih ingat lah no, Y2K, nak dengar orang bunuh diri ni susah lah ni. Kalau dulu kira dengar orang bunuh diri ni, negara yang masyhur lah, masyhur dua lah negara yang famous, satu Jepun, satu Amerika. Hak ni famous lah, masyhur. Pilah tang mana-mana, lagipun sebab rakyat mereka banyak. Amerika ni rakyat dia berapa juta rakyat dia, kita 33 juta. 33 juta silap-silap sebuah negeri dia apa kita. Amerika ni daripada hujung sini Washington DC nak terbang mai dekat San Francisco California, lintas ni saya kat 5-6 jam. Kita selatan ke utara sejam, timur ke barat kurang sejam sikit lah, kira sejam pilah, tiba pilah sejam, dapat satu Malaysia. Naik kapal terbang sini pergi sini sejam, kat sini sejam, selesai. Depa daripada hujung Washington DC naik kapal terbang nak tiba mai belah sini 5-6 jam. Bawah naik ke atas tu, pergi kat belah atas bayar lagi 5-6 jam. Besar mana tak tahu negara dia apa. Jadi negara mereka masyhur lah, rakyat yang ramai, yang masuk Islam pun kalau ramai pun negara mereka, sebab rakyat mereka banyak, macam Indonesia lah. Nak dengar bunuh diri, cukup susah. Kalau ada pun teka-teka, hak tu famous lah, jambatan tempat orang bunuh diri, jambatan Pulau Pinang. Hak budak buat PhD yang tu pun terjun juga kat jambatan Pulau Pinang juga. Dia tak mau pergi kat tempat lain, dia nak di jambatan Pulau Pinang juga. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh abang Propel yang jaga jambatan Pulau Pinang. Lah ni berdasarkan perangkaan tahun 2017, lama. Boleh dikatakan setiap 40 saat ada orang bunuh diri. Tuan-tuan baca surat khabar. Setiap 40 saat. Saya bercakap bagi saya minit 5-6 orang dah bunuh diri dah. Tu perangkaan lah ni tahun 2017. Ni dah 2020, dia makin naik, dia tak turun. Tak cukup yang tu. Zaman dululah saya tahun 90-an sekolah rendah, awal tahun 2000 saya sekolah menengah, awal 2000 sikit lagi saya masuk diploma dan degree. Susah nak dengar pelajar mengalami tekanan. Berdasarkan perangkaan 2018, setiap 10 orang ada seorang hak sakit jiwa. Dalamnya ada kira 1, 2, 3, 4, 5 ada seorang. 1, 2, 3, ada seorang. Ada. Dia kira lagu tu. Tapi dalam ni tak ada lah, sebab dia ni ubat dia duduk kat masjid. Adalah jawapan dia tu sekali lagi. Tapi cerita dia zaman lah sehingga kan dikira sampai tahap macam tu. Every 10 people there's one yang akan ada penyakit depression. Depression sebab kerja, depression sebab belajar, depression sebab hidup. Ada yang ni zaman lah. Maka saya yakin dan percaya
pihak masjid sangat prihatin buk mai tajuk ni kita bincang. Jadi celikkan hatimu jangan sampai mati. So soalannya timbul, betulkah hati ni kalau kata celik lawan dia buta, kalau kata hidup lawan dia mati? Betulkah hati ni boleh buta dan boleh mati? Jawapan dia betul, boleh. Kajian siapa? Bukan kajian, dia adalah ayat Quran. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, Allah kata dalam surah Al-Mulk, bukan ayat dia, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah aku yang buat ciptaan ni? Pengetahuan aku tentang ciptaan ni sangat halus, kata Allah. Allah buat kita, Allah tahu kita ni kena troubleshoot ke tak kena troubleshoot, kita boleh haywire ke tak boleh haywire. Kalau bahasa kita yang biasa, kita ni boleh short sikit ke tak boleh short sikit, hak ni boleh terbakar ke tak boleh terbakar, Allah tahu. Jadi Allah habaq dalam Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-46, Allah Ta'ala kata fa innaha la ta'mal absar wa la ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa dia? Dan demikian itulah mereka tidak buta mata yang ni, sebaliknya mereka buta mata yang ada di dalam hati mereka yang duduk di dada mereka. Allah yang habaq. Hati boleh jadi buta dan boleh mati berdasarkan hadis Nabi au kama qal. Nanti balik tuan-tuan semak balik hadis Nabi. Nabi kata apa? Apabila seorang anak Adam itu buatkan satu kesalahan, maka Allah akan letakkan pada dia satu noktah titik, warna hitam dalam hati dia duduk. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Maka titik hitam itulah akan menjadikan hati dia terus jadi gelap dan tertutup. Sekali lagi, berdasarkan hadis ni, maka betul hati boleh mati, hati boleh buta. Satu. Soalan, buta dan mati ni kan kalau bahasa kita penyakit. Maknanya bila sampai satu ni berlaku penyakit kat dia, teruk mati dia. Adakah hati berpenyakit? Ya, jawapan dia betul. Hati boleh sakit. Disebabkan sakit dia boleh bawa sampai kepada mati. Disebabkan sakit dia boleh bawa sampai buta. Siapa bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Soalan, berapa kali ayat dalam Quran menceritakan hati manusia boleh sakit? Jawapan dia 11 kali dalam Quran Allah Ta'ala gunakan perkataan fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Ada 11 kali tempat Quran. Makna Quran kalau sebut sekali tu pun dah penting. Tahu-tahu bab hati ni Allah sebut 11 kali. Hati rupanya boleh sakit. Maka sangat pentinglah hari ni kita semua duduk sebentar